Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwasil, sekarang kita masuk kepada tahap nak buat soalan-soalan. Kita nak discuss soalan-soalan yang ada dalam kitab tu. Soalan dia kita ambil yang pertama. Man sabara zafira. Lepas tu mata sa bagus dah. Mana ni? Idza akalta sini aina ma tamshi anna ta'sillah. Ini je. Okey, 3 soalan saja. Selepas ni kita insya-Allah rehat. Okey. Man sabara zafira. Sesiapa bersabar, dia berjaya. Zafira beruntung, berhasil, berjaya. Okey. Dalam kitab tu beruntung, berhasil dia buat. Berhasil makna dia berjaya. Man. Man ni isim syarat. Selepas dia fi'il madi. Fi'il madi ni tak boleh jazam, tak boleh majzum. Jadi dia fi'il madin mabniun ala al-fathi. Sesiapa yang bersabar, mana fa'il dia? Siapa? Dia, huwa. Mustatir huwa. Zafira berjaya. Fi'il madi. Kita buat mabniun ala al-fathi. Fathah. Fa'il di mana? Mustatir huwa. Makna dia apa? Sesiapa yang bersabar, maka dia berjaya. Ini syarat dia, ini jawaban dia. Ini syarat, ini jawaban. Yang ini isim syarat ni tak menjazamkan. Sebabkan selepas dia ada fi'il madi, bukan fi'il mudhari'. Jadi dia tak menjazamkan. Yang kedua kita faham, ini syarat dia, ini jawaban dia. Jadi kita tahu mana syarat, mana jawaban. Ini syarat, ini jawaban. Okey. Itu yang pertama. Sesiapa saja yang bersabar, maka dia berjaya. Zafira berjaya. Okey. Yang kedua, mata. Mata ni adalah ismu syarti. Isim syarat. Tusafir. Tusafir fi'il mudhari'. Ada ta di awal dia. Maknanya ini syarat dia. Mana jawaban dia? Jawaban dia fala tansa. Ni fala tansa ni jawaban. Ada fa di sini. Ni faul jawab. Ini jawaban dia.
Berarti ini fi'il mudhari'. Dan dia majzum. Kenapa dia majzum? Sebabkan ada amil jazam. Amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Kita tengok dalam kitab tu, mata tu termasuk jazim dia buat sana. Jazim yang zaraf zaman. Majzum. Tanda jazam dia apa? Sukun. Kenapa sukun? Sebabkan dia sahih akhir. Okey. Ini ada fa. Ada fa, ni fa huruf fa. Ada la huruf la. La, anna, nahiyah. Yang ini ni adalah, yang ini semua ni jawaban. Tansa ni adalah fi'il mudhari'. Dan dia majzum. Tanda jazam dia apa? Membuang huruf illat. Kenapa? Sebabkan dia mu'tal akhir. Ini mana fa'il dia? Siapa yang bersafar? Mustatir anta. Ini mana fa'il dia? Siapa yang melupakan? Lupa pada dia. Jangan lupa. Mustatir anta. Jadi bila mana saja kamu, ada anta sini, kamu bersafar, maka kamu jangan lupa. Ad-du'a. Ini maf'ul, objek dia. Maka lupa akan doa. Maf'ul mim. I'rab dia mesti mansub. Tanda nasab dia fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad. Jadi bila mana saja kamu bersafar, maka kamu jangan lupa akan doa. Jangan lupa akan berdoa. Jadi kalau yang mata ni menjazamkan. Tapi kalau yang man ni tak menjazamkan. Kenapa? Ada fi'il madi. Ini fi'il mudhari'. Itu beza dia. Kalau yang ini yang ghair zaraf. Yang ini yang zaraf zaman. Bila kan zaman menandakan masa. Ini soalan 1 dan soalan 2. Kita tengok yang soalan yang ketiga. Okey. Yang ketiga. Anna. Anna makna dia di mana saja. Ada dalam kitab tu zaraf makan anna di mana saja. Di mana saja kamu bermaksiat kepada Allah, maka kamu merugi. Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Okey. Anna adalah isim syarat, ismu syarti. Kalau yang anna kan termasuk yang jazim sana tu. Jazim dia zaraf makan. Dalam tabel tu ada. Makna selepas dia ada fi'il mudhari' jazam. Ini satu. Ini yang dua. Maknanya ini syarat, ini jawaban. Taksi. Ni fi'il mudhari' jazam. Ini tanda je. Ada tak? Kita buat sini fi'il mudhari'. Dan dia majzum. Tanda jazam dia apa? Membuang huruf illat. Kenapa? Mu'tal akhir. Bermaksiat. Siapa yang atau berdurhaka? Siapa yang durhaka? Kamu. Berarti fa'il dia adalah anta. Di mana saja kamu mendurhakai Allah, berarti Allah lafzul jalalah dia sebagai maf'ulun bih mansub. Di mana saja kamu mendurhakai Allah, maka ini jawaban dia. Taksar ini fi'il mudhari'. Dan dia majzum. Jazam dia sebabkan ada isim syarat sebelum dia. Tanda jazam dia apa? Sukun. Kenapa sukun? Sebabkan dia sahihul akhir. Fa'il di mana? Mustatir anta. Makna dia apa? Di mana saja
kamu mendurhakai Allah, maka kamu merugi. Jadi yang nombor 3 ni isim syarat dia menjazamkan dua fi'il. Jadi itulah contoh-contoh daripada adatus syarti. Okey, kita buat 2 soalan saja lagi. Okey. Ada soalan tak ada? Okey, kita padam je lah. Okey, kita padam. Kita buat satu je lagi contoh dia. Satu contoh je sebelum kita tutup. Okey. Boleh ikut Ismail. Jawab. Mansara wasala. Atau mahma yunfikul mansara wasala. Terakhir ni mansara wasala. Ada selalu antum dengar manjadda wajada, sama dengan ini dia. Manjadda siapa yang sungguh-sungguh maka dia berjaya. Kat sini mansara wasala. Man ni adalah ada tu syarat dan dia ismu syarat, dia bentuk isim. Dalam exam kalau antum buat ada tu syarat tak apa. Tapi lebih spesifik nama dia tu adalah isim syarat. Sesiapa saja. Sara dia bukan fi'il mudhari', bukan. Jadi dia tak menjazamkan man ni. Berarti dia fi'il madi. Mabniun ala al-fathi. Mabni ala al-fathi. Sesiapa yang berjalan atau melewati jalan dia, di atas jalan dia, wasala. Ini fi'il madi. Dia mabni, fi'il madi mabniun ala. Mabni ala apa? Alal fathi. Ini fi'il madi mabni alal fathi. Yang ni tadi mana? Sesiapa saja yang berjalan. Berjalan ni fa'il di mana? Setiap fi'il ada fa'il. Fa'il di mana? Mustatir huwa. Fa'il di mana? Mustatir huwa. Jadi kalau fi'il madi macam ni bentuk dia mustatir huwa dia. Kalau tak ada alif, tak ada wa belakang dia, tak ada ta belakang dia, mustatir huwa. Makna dia apa? Sesiapa saja yang berjalan, maksudnya dia fokus di jalan dia, wasala, maka dia akan sampai. Sampai itu maksud dia sampai ke tujuan dia punya. Jadi dia jalan ke arah tujuan dia. Kalau dia jalan ke arah tujuan dia, maka dia akan sampai ke tujuan tersebut. Jadi kalau kita nak belajar bahasa Arab, kita fokus di jalan kita belajar, kita akan sampai nak memahami bahasa Arab. Itu dia mansara wasola. Jadi ini amil jazam, ini isim syarat yang tak menjazamkan. Kenapa tak menjazamkan? Sebabkan selepas dia itu adalah fi'il madi. Jadi alhamdulillah kita dah belajar hari ini tentang isim syarat. Isim syarat ni termasuk kepada isim mabni. Kita ingat lagi isim mabni itu ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan ada juga isim syarat. Jadi isim syarat ni dia mabni ni. Syarat yang kita belajar hari ini dia mabni. Itu yang pertama, isim syarat dia mabni. Yang kedua kita faham isim syarat menunjukkan makna syarat. Yang kedua, kita mesti faham isim syarat ada yang menjazamkan, ada yang tak menjazamkan. Yang ketiga tadi, yang keempat, isim syarat tu selain pada isim syarat dia ada huruf syarat. Jadi tak semua isim syarat, ada juga huruf macam in tadi. Itu yang keempat. Yang kita tengok dalam tabel ni, dia bagi tabel tu ada yang jazam, macam tadi kita cakap ada menjazamkan, ada yang tak. Ada yang jazam nama dia jazim. Ada yang tak menjazamkan nama dia ghairu jazim. Jadi inilah
inilah dia pelajaran kita pada tengah hari ini menjelang petang tentang isim syarat. Jadi kita dah bagi tadi soalan, 4 soalan. Semoga itu menambah kepahaman kita semua. Okey, terakhir ada sedikit ulasan daripada Hadiza. Jadi ini ada lagi Ustaz, orang soal lagi ni. Dia tanya macam mana belajar 3 bulan ni lah. Macam mana boleh 3 bulan padahal duk ikut pun berat je tengok. Lepas tu tadi kita kata ada ustaz-ustaz sampai hampir 2 tahun duk belajar nahwu sorof ni. Macam mana ada strategi 3 bulan. Jadi kita tengok macam mana strategi belajar 3 bulan boleh membaca kitab kuning. Kitab yang waktu maghrib selalu banyak ustaz-ustaz duk baca kan. Kalau di Indonesia tu dia panggil kitab gundul. Kitab gundul. Jadi belajar 3 bulan nahwu sorof, kita boleh baca kitab kuning, iaitu kitab-kitab tanpa baris. Jadi strategi macam mana nak belajar 3 bulan boleh baca kitab kuning ataupun kitab gundul ataupun kitab tanpa baris. Sebahagian orang beranggapan bahawa membaca kitab kuning itu susah dan untuk boleh pun mengambil masa yang lama. Apakah anggapan itu salah? Sebenarnya anggapan itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Tak semuanya salah, tapi tak semuanya benar. Kerana kenyataannya memang ada yang semacam itu. Tetapi ada juga yang hanya belajar 3 bulan, sudah boleh membaca kitab kuning, kitab gundul, ataupun kitab tanpa baris. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, apa dia rahsia dia ni? Baik, Ustaz Syamsul Ma'arif dia bagi rahsia dia. Yang pertama, rahsia yang pertama kita kena hafal. Tapi mula-mula kita kena faham dulu. Tangan Ustaz kita faham, kemudian kita hafal kaedah nahwu sorof yang sering digunakan. Ini adalah syarat pertama untuk boleh membaca kitab kuning atau kitab gundul. Jadi jika ingin boleh membaca kitab kuning atau kitab tanpa baris ini, maka syarat ini secepat mungkin boleh dipenuhi. Misalnya dalam waktu 1 atau 2 bulan sudah boleh dicapai. Tanpa syarat ini, berapa tahun pun belajar tidak akan boleh membaca kitab gundul dengan benar kitab kuning. Jadi cara dia tuan-tuan, pelajar-pelajar yang duk kata belajar 3 bulan ni, kita dah masuk grup yang ketiga. Terbukti boleh. Mereka duduk di sini, mereka tidur di sini, mereka makan di sini, bersama-sama bermuzakarah bila lepas guru belajar, mereka bersenaman sekali, mereka melakukan segala amal ibadat sama. Setiap masa ada kuliah-kuliah tertentu yang boleh meningkatkan kita punya keyakinan yang kita boleh. Baik. Jika di madrasah ataupun di pondok-pondok, pusat tahfiz ke apa, tempat belajar belum ada program untuk nak cepat belajar sorof ni, maka kebanyakan dia usaha sendiri. Caranya dengan membaca kitab nahwu sorof terjemahan atau yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Malaysia, supaya dalam masa singkat sudah boleh hafal dan faham teori nahwu sorof dasar. Jadi yang keduanya, rahsia yang kedua, kita kena hafal banyak kosakata. Apa dia kosakata tu? Iaitu mufradat. Kosakata itu apa? Kosakata itu ialah pembenaran kata. Dalam bahasa Inggeris dipanggil vocabulary. Kita kena hafal, cari. Kita kena usaha sendiri. Kita cari lagi berkat lah. Kalau dalam rumah tu kita ambil, kita tulis atas kertas, kita pelekatkan label dekat kerusi, meja, sehari 2 hari kita dah hafal, boleh. Jadi jumpa benda baru kita hafal. Paling kurang pun 1 hari 5 perkataan kita hafal. Kerana banyak kosakata ataupun pembenaran kata, pembacanya tidak ada acuan bukunya. Untuk memperbanyak kosakata, cara dia banyak membaca teks Arab. Kita kena baca teks Arab. Carilah budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah, kita kena baca. Jadi ini semua ni rahsia-rahsia. Kalau tak ada usaha, duk bergantung dengan buku nahwu sorof, tak boleh. Kita kena baca teks, ya. Jika tidak mengetahui artinya, segera membuka kamus atau tanya kepada ustaz ataupun kawan-kawan yang tahu. Kita kena keduanya, poin yang kedua, menghafal kosakata dari kamus. Ambil kamus, kita hafal kosakata.
Iaitu pembenaran kata tu, mana-mana perkataan-perkataan tu kita hafal. Lebih bagus kamus format saku yang kecil tu apa? Lebih bagus kita ambil kamus yang kecil, bokek tu mana kita boleh bawa, kita hafal. Kerana akan memudahkan membawanya. Kita ambil perkataan, kita tulis senarai agak dalam buku kecil, kita tulis, lepas tu kita hafal. Membuat catatan mufradat sendiri dalam buku ukuran saku sehingga mudah mengulangi dan menghafalnya. Baik, yang terakhir Ustaz. Yang terakhirnya, banyaklah praktik membaca kitab kuning ataupun kitab gundul, ataupun kitab tanpa baris. Nanti bila main peringkat dah habis level 6 ni, kita akan tunjuklah macam mana banyak memperhatikan baca kitab gundul dalam masa 2 bulan. Setelah kita hafal, kita faham teori nahu sorob, langkah berikutnya adalah praktik membaca kitab kitab kuning atau kitab gundul ataupun kitab tambah baris ni. Makna tiga-tiga sama. Dengan banyak kita mempraktik akan menjadi mahir. Kemahiran seorang sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas latihan. Kualiti latihan dan kuantiti latihan itu. Kualiti macam mana nilai kita duk buat latihan tu sangat musak. Kalau kita main-main tak boleh. Dan juga banyaknya latihan, kuantiti latihan. Cara praktiknya secara sendiri adalah membeli 2 kitab yang akan digunakan untuk latihan membaca. Yang satu kitab kuning ataupun kitab gundul, dan yang satu sudah ada afsahannya, kod, tertib dan makna. Setelah kita membaca yang gundul, kemudian kita cocokkan dengan, cocok ni makna sesuaikan, sesuaikan dengan yang afsahan, begitu seterusnya. Ataupun boleh juga dengan membaca dulu kitab yang akan dibacakan oleh ustaz. Kemudian kita sesuaikan. Ustaz nak baca, sebelum ustaz nak ajar, kita baca dulu. Kita sesuaikan. InsyaAllah tuan-tuan, yakinlah boleh. Allah bersama kita. Jangan lupa, kita kena kuat berdoa. Kita kena kuat tawakal kepada Allah. Kita kena berdisiplin. Kita kena fokus. Kita kena praktik. Kita kena hafal kosa kata banyak-banyak. Kita kena praktik. Yakinlah Allah akan bersama. Kerana ilmu ini adalah Allah yang punya. Allah yang akan bagi faham. Kita usaha, tapi tak semua orang usaha boleh. Allah yang boleh. Kita yakin betul-betul. Berdoa kepada Allah setiap masa. InsyaAllah ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sudah kita dengarkan nasihat dari Haji Zahir. Dan Alhamdulillah kita dah berada di penghujung. Jadi saya harapkan semua boleh khususnya pelajar-pelajar boleh ulang balik kaji ini dan boleh faham lagi tentang isim syarat. Jadi semoga Allah mudahkan kita dan memberikan kita kepahaman. Syukran ala husni timamikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hanya